Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti channel saya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini masih lagi diberi kesempurnaan hidup kepada kita insya-Allah. Dan persoalan hari ini yang saya nak jawab, channel saya video saya yang ketiga untuk menjawab persoalan Cik Yus. Soalan hari ini yang saya nak bawa iaitu Cik Yus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta umat-umat dia berselawat ke atas dia kerana Nabi Muhammad ni dia tahu kata dia ni tidak selamat. Jadi dia minta umat-umat dia berselawat ke atas Nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni selawat ke atas Nabi, dan kemudian untuk berdoa kepada Allah Taala agar dia ni diselamatkan. Kan, ni persoalan ataupun tomahan yang dibuat oleh Cik Yus secara tidak tepat ataupun da'iyah yang dilakukan oleh orang Kristian terhadap serangan orang Kristian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak buat satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana Allah Taala kata apa? Bahawa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dari segi makna firman Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Taala kata apa? Bahawa sesungguhnya aku Allah berselawat, dan para malaikat, bahawa sesungguhnya aku Allah, itu aku ni Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat aku berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ni terang nak beritahu kepada kita bahawa apa dia? Kalaulah umat manusia ni atau pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak berselawat atas Nabi pun, Allah dan malaikatnya telah berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan selawat? Macam mana fungsi selawat Allah kepada Nabi Muhammad? Fungsi selawat Allah kepada Nabi Muhammad ni apa dia? Bila mana Allah berselawat ke atas hamba dia, maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada para malaikat-malaikat dia. Kepada para malaikat-malaikat dia. Dan malaikat pula berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni apa dia? Nabi Muhammad, para malaikat ni berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni apa dia? Para malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesejahteraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah manusia tak nak berselawat atas Nabi Muhammad, maka Allah telah berselawat. Allah telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat juga berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia tak nak. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalaulah kata da'iyah yang mengatakan Nabi ni takut, maka dia suruh umat dia berselawat atas dia. Tak perlu, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Taala. Allah Taala mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat berdoa kepada Allah Taala agar keselamatan, kesejahteraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari segi dalil naqli lah, dalil wahyu. Kita tengok dari segi dalil akal atau ada dalil akli. Kita tengok peristiwa yang katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang pengecut, dan bukan seorang yang pengecut lah, bukan seorang yang pengecut, dan bukan seorang yang takut. Kita tengok satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah Nabi ni, Nabi bersama dengan siapa? Kita tahu Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, pada ketika itu umur Nabi 53 tahun. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi nak keluar daripada rumah Nabi telah dikepung oleh 12 anak muda yang kuat, yang berani daripada 12 kabilah Arab pada ketika itu. Dan sebelum penghijrahan Nabi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
telah pergi dahulu bersama-sama dengan gerombolan-gerombolan lain yang yang dhaif, seperti mana orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang lemah dan sebagainya, pergi bersama Sayyidina Abu Bakar pergi bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ketika hijrah Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar minta agar Nabi pergi bersama dengan dia. Sebab ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an berada di kota Mekah, nak berjalan nak pergi hijrah ke Madinah, Sayyidina Umar telah menghunuskan pedang dia, barang siapa yang berani menghalangku, barang siapa yang berani menghalangku, aku akan ceraikan roh dan jasad dia. Aku akan pisahkan roh dan jasad dia. Kalau dia nak jadikan isteri sebagai balu, kalau dia nak anak menjadi yatim piatu, maka dia halanglah aku. Dan sejarah mengatakan bahawa perjalanan Sayyidina Umar radhiyallahu an tidak ditentang oleh Abu Jahal atau Abu Lahab atau pembesar-pembesar Quraisy yang lain, pembesar-pembesar kafir yang lain. Tapi kalau Nabi SAW pergi bersama Sayyidina Umar radhiyallahu an, selesai masalah. Selesai. Nabi tak perlu nak berlari, panjat bukit dan sebagainya. Tak perlu. Tapi Nabi SAW bergerak hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar disebabkan apa? Disebabkan ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan Nabi SAW pergi kemudian daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pergi kemudian daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi apa dia? Kalau kita dari segi logika akal kita, kalau kita takut, kita akan minta orang yang kuat bersama kita. Ni minta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang tua, lebih tua dari Nabi SAW. Kan? Jadi hujah ataupun tomahan ataupun dakwah yang dilakukan oleh orang Kristian ni tidak begitu, tidak tepat. Tidak tepat sama sekali. Dan kalau kita lihat Nabi SAW takut, kalau Nabi SAW takut, Nabi SAW lahir daripada Bani Hashim. Kalau kita lihat dari segi sejarah sendiri pun, Bani Hashim ni salah satu pembesar Quraisy, pembesar kota Mekah yang menjaga kunci pintu Kaabah pada ketika tu, di zaman jahiliah. Di zaman jahiliah. Dan Nabi ni keturunan orang yang hebat, keturunan bangsawan. Kita kata keturunan bangsawan. Dan kemudian berkahwin pula dengan dengan Khadijah Al-Khuwailid. Siapa dia Siti Khadijah ni? Siti Khadijah ni adalah seorang wanita, seorang jutawan. Kita sebutkan jutawan lah. Sebab ni apa? Sebab 2/3 Mekah ni adalah harta Siti Khadijah. Kalau Nabi nak kaya, Nabi dah billionaire. Kalau Nabi nak kaya, Nabi dah billionaire. Orang paling kaya lah di kota Mekah pada waktu tu. Ketika dia berkahwin dengan dengan Khadijah binti Al-Khuwailid. Kalau nak kaya, kalau nak hebat, nak pegang pangkat, jawatan, Nabi dah boleh pegang jawatan sebab keturunan dia memegang kunci Kaabah yang mulia. Yang ini tempat penyembahan, sebab penyembahan umat-umat yang terdahulu. Bukan penyembahan, tempat peribadatan umat-umat terdahulu. Kita tahu, kita mengatakan di zaman jahiliah dulu, orang jahilah dulu, orang yang murtad, orang yang tidak mengikut ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam, tidak mengikut ajaran Nabi Allah Daud alaihissalam, syariat Nabi yang terdahulu, ahli kitab. Keluar daripada ahli kitab, lepas buat apa? Letakkan patung-patung berhala dan menyembah patung berhala. Lepas letak mana? Di keliling Kaabah. Di keliling Kaabah. Dan kemudian jadi tomahan ni tidak tepat sama sekali. Tidak tepat. Dan kemudian saya nak jawab juga daripada Cik Azmi. Cik Azmi kata dia pernah bercakap dengan Cik Yus ni, yang bercakap Cik Yus ni. Selama Cik Yus ni kata apa? Selama dia ni 40 tahun dia mencari Allah, dia minta nak jumpa dengan Allah, dia minta nak tengok Allah. Dia minta nak tengok Allah, kan? Selama 40 tahun dia minta nak jumpa Allah, dia minta nak tengok Allah. Allah tak pernah timbul, Allah tak pernah wujud. Kan? Allah tak pernah wujud. Tetapi bila dia apabila dia dalam Kristian, dia dalam masa setahun dia minta nak tengok Tuhan Yesus, minta nak tengok Tuhan Yesus. Maka dalam mimpi dia kata apa? Dalam mimpi dia Yesus, Tuhan ni datang tetapi memberi belakang kepada Cik Yus. Kan, tunjuk belakang je, tak tunjuk depan. Kan, tunjuk belakang, tak tunjuk depan. Ni saya kata bagus sebab nasib baik Yesus tu tunjuk belakang je. Tapi kalau Yesus tu, Tuhan Cik Yus ni tunjuk muka, mungkin kita tak tahu, mungkin ada tanduk di di kepala dia, wallahu alam. Takut waktu tu Cik Yus lah punggah,
apa nama, lari dan sebagainya. Sebab dia apa? Dia tak tunjuk muka, tak tunjuk muka. Kalau tunjuk muka. Nasib baik dia tengok belakang ya. Tu muncul lagi. Kalau lah tiba-tiba Cik Yus ni, Cik Yus minta nak tengok Yesus, dia minta Tuhan, dia main tunjuk depan. Dia main tunjuk di depan. Kemudian tiba-tiba nampak Cik Yus tengok muka pula. Oi, nampak muka Cik Yus. Allah punggah. Ya, muka tengok nampak pula muka Cik Yus. Cik Yus mungkin berkata, Cik Yus menganggap, aku ni Tuhan kan? Mungkin. Kan? Mungkin Cik Yus kata, aku ni Tuhan ni. Muka aku dengan muka Tuhan sama. Serupa. Adakah aku jelmaan Tuhan? Kan? Adakah aku jelmaan Tuhan? Tu. Kan? Punggah Cik Yus. Bujung ada tunjuk belakang. Tunjuk belakang. Tapi nak berkata Cik Yus kan, Iblis laknatullah ni, dia boleh tunjuk muka siapa pun. Iblis laknatullah dia boleh menyerupai siapa pun, melainkan menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan andainya iblis menyerupai ataupun datang dengan menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu dia akan terbakar, dia akan hancur. Sebab tu iblis tak berani nak tunjuk nak menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis boleh menyerupai Nabi Allah Sulaiman, boleh menyerupai nabi-nabi yang lain, tapi tidak boleh menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu apa yang soalan daripada Cik Azmi lah. Cik Azmi tanya Cik Yus. Ini jawapan saya daripada Cik Yus. Mujuk dia tunjuk belakang. Kalau tunjuk depan, tengok muka Cik Yus. Allah, Cik Yus kata, Allah dah menyerupai aku dah. Mungkin aku ni jelmaan Tuhan pula lah. Tu mujuk kalau dia bagi apa nama muka Cik Yus, kalau dia bagi muka Pak Cik Yus pula. Kan. Kalau dia bagi muka Pak Cik Yus lagi punggah. Nanti Cik Yus kata apa? Aku ni adalah jemaah anak Tuhan. Adakah aku ni keturunan Yesus dan sebagainya? Jadi dia bagi tunjuk belakang tu kau untung sikit lah. Tapi Allah tidak menyerupai dengan makhluk dia. Allah tidak menyerupai, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai dengan mana-mana makhluk. Kan Islam berpegang Allah tidak sama macam kita. Allah tidak sama rupa hidung macam kita, mata macam kita, telinga macam kita, bukan. Itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Dia bukan takat manusia saja, dengan segala makhluk dia. Makhluk ni apa dia? Apa yang kena buat, apa yang dijadi buat, yang kena buat seperti bulan, bintang, langit dan sebagainya ni semua kena buat. Siapa buat? Allah buat, Tuhan buat. Maka apa yang Tuhan buat, Allah tidak sama dengan makhluk yang dia buat, tak sama. Dan kemudian persoalan Cik Yus. Cik Yus kata apa? Apa makna alif bata? Kan? Apa makna alif bata? Alif, huruf ba, huruf ta sampai huruf ya ni huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni tak ada makna pun. Tak ada makna. Sama juga macam Cik Azmi kata apa? Sama macam ABC lah. Mana ada makna? Tak ada makna. Cuma itu adalah bahasa. Huruf untuk menyebut bahasa. Kebetulan, bukan kebetulan, Allah SWT turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, maka tu kena tulis dalam bahasa Arab. Tapi kalaulah Al-Quran ni turun, diutuskan Nabi dalam bangsa Arab, ditulis India, macam mana Nabi nak baca pula? Maka Nabi kena baca dengan bahasa Arab. Nabi baca dengan bahasa Arab. Dan kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat itu dalam bahasa Arab. Jadi huruf yang kita dah baca ni huruf bahasa Arab. Kan? Berbeza dengan kita Taurat, kita Injil, kita Zabur dan sebagainya, bahasa yang lain. Kan? Jadi Nabi Muhammad SAW bahasa Arab, maka ditulislah bahasa Arab. Dan maka bahasa Arab tadi bermula dengan huruf alif. Kita sebut huruf hijaiyah. Huruf alif sampai huruf ya. Itu huruf hijaiyah. Macam kita bercakap hari ini, dia cakap bahasa Melayu. Cakap bahasa Melayu, kita nak tulis nak tulis bahasa Melayu, kena pakai huruf alif ba, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D sampai huruf Z. Tapi kalau kita nak cakap bahasa Melayu, tapi kita nak tulis dalam tulisan cacing, boleh tak? Tak boleh. Kita tengok tulisan apa? Tulisan India, tulisan Siam dan sebagainya. Tulisan macam tulisan cacing, kita tahu, kita tak tahu. Masalah bila tulisan dan tulisan cacing, tulisan Siam, maka kita kena cakap dalam bahasa Siam, Kalau kita tulis dalam bahasa India, kena cakap dalam bahasa India. Maka Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab, maka tulisan tu huruf-huruf Arab. Kan? Maka tulisan itu adalah huruf-huruf Arab. Jadi jangan jadi confused, jangan menggunakan hukum akal nak menyerang Islam dengan nak suruh kata huruf alif ni menandakan apa, huruf ba menandakan apa. Ini hanyalah falsafah. Ada juga orang yang menceritakan huruf alif ni kenapa tegak, kenapa ba ni ada satu titik. Ni hanyalah ilmu falsafah saja.
yang lepa rongkai, lepa mereka dan sebagainya. Tidak ada kaitan dengan agama. Jadi Cik Yus dari Cik Yus, mudah-mudahan saya mengharap Cik Yus mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Cik Yus mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk kepada Allah. Satu lagi Cik Yus kata apa dalam suratul Fatihah. Orang Islam ni bila baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, minta Allah Taala tunjukkan jalan yang lurus kepada orang Islam. Cik Yus ni baca ta'bir, Cik Yus baca ta'bir. Ihdinas siratal mustaqim ni maksudnya apa? Kita minta Allah Taala bimbing kita jalan yang lurus, supaya mana kita tidak tersesat jalan. Contoh apa Cik Yus? Contoh kita hari ini, kalau contohnya Cik Yus nak pergi ke New Zealand, ataupun Cik Yus nak pergi ke Australia, ataupun Cik Yus ada di Malaysia lah contohnya. Cik Yus ada di Malaysia. Cik Yus nak pergi ke KL, daripada Penang nak pergi ke KL contohnya. Ataupun daripada Penang nak pergi ke Alor-Setar. Ataupun Cik Yus daripada Penang nak pergi ke Jambatan Pulau Pinang contohnya. Jadi Cik Yus ni nak tahu location, nak tahu jalan yang Cik Yus nak pergi ni selamat. Tak ada jam. Clear, lane clear semua. Cik Yus buat apa? Cik Yus guna satu lagi GPS. Guna GPS nak tengok clear tak clear. Jadi kita ni orang Islam ni kita telah berada di jalan yang lurus. Walaupun kita berada di jalan yang lurus, kita minta Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan, bimbing kita ke jalan yang lurus, yang tepat, yang tidak ada belok-belok. Yang kita tak nak kona kanan, kita tak nak kona kiri, kita tak nak tersesat jalan. Kita tak nak ada roadblock. Jadi kita minta Allah Ta'ala ni bagi apa? Bagi tunjuk kita, bimbing kita jalan yang lurus. Lurus macam mana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kepada mereka ini di kalangan para anbiya, para aulia, para alim ulama yang diberikan ganjaran, yang diberikan pahala, yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta jalan tu ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang sesat. Kita tak nak jalan orang sesat. Ni kita minta bimbing. Allah nak bimbing kita. Kalau kita nak pergi satu tempat, kalau orang hanya bagi map kat kita tengok, boleh lambat tak? Lambat. Tapi kalau kita minta orang bimbing kita. Okey, hang tahu tempat tak? Tahu tempat ni, hang nak pergi tempat ni, hang tahu tak? Tahu. Hang tolong bimbing aku, hang tolong bawa aku boleh tak? Kalau dia ni tahu tempat tu, dia bawa kita pergi, maka kita lagi cepat sampai. Lagi cepat sampai dan kita tidak tersesat jalan. Kita tak akan ada tergelencong ke kanan, tergelencong ke kiri, sebab ada orang yang bimbing kita. Maka kita minta Allah Taala bimbing kita. Kita dah berada jalan yang lurus melalui mana? Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dah. Kita ikut dah. Hari kita ikut dah. Maka kita minta Allah bimbing kita lagi, bawa kita lagi. Sebab tu Allah menyebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah Ta'ala ni membimbing, Allah waliyul ladzi, memimpin, ataupun Allah Ta'ala ni menjaga orang yang beriman, dan Allah Ta'ala akan keluarkan mereka daripada dalam kekufuran, dalam kesesatan. Allah Ta'ala akan keluar mereka duduk dalam mana? Jalan-jalan orang yang benar, jalan-jalan orang yang mendapat hidayah, jalan-jalan orang yang mendapat cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya minta Allah Ta'ala berikan hidayah, berikan keimanan kepada Cik Yus, kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada agama wahyu, dan mudah-mudahan Cik Yus tenang dengan agama Islam, insya-Allah. Cik Yus jangan punggah. Jangan punggah. Ini mudah-mudahan Cik Yus kembali kepada agama Islam dan menjadi orang Islam yang kuat, orang Islam yang beriman, orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu dulu huraian saya bagi persoalan Cik Yus yang sekadar sekarang ni. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita lihat macam mana apa lagi persoalan-persoalan yang bermain di pemikiran kita. InsyaAllah saya akan jawab, insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik kepada manusia sendiri. Saya sudahi ni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.